Selamat sejahtera, nama saya adalah Kenneth Analaki Bernard. Nombor kad matrik saya adalah 284514. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan ekonomi di negara Malaysia. Malaysia ialah negara yang membangunkan di dunia dan mengamalkan pemasaran berorientasikan negara dan terbuka. Negara memainkan peranan yang penting dalam menjanakan ekonomi menerusi perancangan mikroekonomi dan makroekonomi untuk menjadikan negara lebih maju dan bersaing dengan negara-negara lain. Makroekonomi adalah ekonomi yang dijalankan bersama luar negara, manakala mikroekonomi dijalankan di dalam negara. Selain itu, lokasi negara Malaysia juga memainkan peranan yang penting. Lokasi Malaysia yang di antara pelaburan negara China dan negara India adalah memainkan peranan yang penting untuk menjadikan ekonomi negara maju. Semasa penjajahan di negara Malaysia, Malaysia adalah sesebuah negara yang tinggi dalam hasil bahan mentah seperti biji timah. Penguasaan dari negara lain telah mengambil kesempatan untuk menjadikan bahan mentah tersebut sebagai pemasaran dan telah meningkatkan jualan. Dengan ini, ekonomi di negara Malaysia dibangunkan dari segi bahan mentah dan telah dibanjukan oleh penduduk di negara ini dengan lebih maju. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Firdaus Haikal and nombor matrik saya 284276. Dan saya akan menceritakan kepada anda keadaan ekonomi negara Malaysia pada masa kini. Jadi, pada tahun 2020 merupakan tahun yang amat mendukacitakan kerana wabak COVID-19 telah memberikan kesan yang amat mendalam terhadap sektor ekonomi kepada negara Malaysia. Krisis yang tidak berlaku sekian lamanya terjadi pada tahun 2020. Muhammad Uzair selaku Ketua Perangkawan Malaysia berkata, pandemik COVID-19 menjejaskan ekonomi negara dengan ketara, dengan KDNK menguncup sebanyak 5.6% dan kadar pengangguran mencecah 4.5% pada tahun lalu. Beliau juga berkata keadaan yang tidak menentu berikutan pandemik COVID-19 turut menjejaskan kedudukan ekonomi pada keseluruhan tahun ini. Prestasi ekonomi telah bertambah baik pada separuh tahun pertama dengan penguncupan yang lebih kecil sebanyak 1.1% pada September 2021 berbanding penguncupan 4.7% pada Ogos dan 7.6% pada Julai 2021. Hasil daripada pelaksanaan Pelan Jaya Semula Ekonomi Negara atau dikenali sebagai penjana oleh kerajaan. Beliau juga berkata MERT adalah relevan dalam senario semasa untuk memantau dan membantu kerajaan menggiatkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai tambahan, terdapat juga indikator daripada pelbagai sumber berkaitan COVID-19 seperti Google Mobility Trends and COVID-19 Surveillance Dashboard yang tersedia untuk kegunaan umum bagi memantau perkembangan semasa senario pandemik di negara ini. Banyak langkah awal yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk membendung COVID-19, antaranya menjalankan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan tak lupa juga menteri kita mengumumkan PKP berjalan di peringkat awal. Sekarang kita beralih pada kepentingan ekonomi dalam suatu negara. Kepentingan pertama ialah dapat menyediakan peluang pekerjaan yang luas. Secara tak langsung, hal ini dapat mengurangkan kadar pengangguran. Malah dalam sektor kilang, dapat mewujudkan pekerjaan pengurus yang mempunyai gaji yang tinggi. Seterusnya, dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Dengan adanya peluang pekerjaan yang luas, pendapatan penduduk juga tidak perlu dirisaukan kerana mereka mempunyai kuasa beli untuk mendapatkan keperluan harian yang lebih baik. Antara keperluan harian adalah tak lain dan tak bukan ialah makanan yang sihat. Pemakanan merupakan faktor utama dalam menjamin badan yang sihat dan bertenaga. Seterusnya, berhak mendapatkan rawatan. Segenap lapisan masyarakat mempunyai hak masing-masing untuk mendapatkan rawatan demi badan yang sejahtera.
Namun, setiap rawatan mempunyai kos yang tersendiri. Akhir sekali, dapat meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara dapat dicapai hasil daripada ekspor, cukai dan keuntungan daripada perniagaan. Pembinaan infrastruktur juga mampu dibangunkan dengan pesat kerana ekonomi yang stabil. Pembangunan ekonomi yang pesat dapat membantu serba sedikit dalam pengurangan import. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nurul Atira binti Abdul Aziz, memegang nombor kad matriks 285405. Antara faktor yang menyebabkan ekonomi negara terjejas ialah harga minyak dunia yang rendah. Seperti yang dimaklumkan, negara kita bergantung kepada sumber minyak yang merupakan salah satu punca pendapatan negara. Apabila permintaan minyak ini tinggi, maka harga minyak akan menurun dan hal ini menyebabkan negara kita tidak dapat mengaut keuntungan pada tahap yang maksimum. Selain itu, masalah import dan juga ekspor. Aktiviti import akan menyebabkan negara luar mengenakan cukai yang tinggi kepada negara kita, di samping barangan tempatan tidak akan laku untuk dijual kerana persaingan antara barangan luar dan juga barangan tempatan. Negara Malaysia digalakkan untuk mengeksport barangan tempatan ke negara yang sedang membangun kerana cukai yang dikenakan lebih murah jika dibandingkan dengan negara yang sudah maju. Akhir sekali, masalah inflasi. Inflasi menyebabkan masyarakat tidak boleh membeli barangan harian dalam jumlah yang banyak kerana taraf kehidupan mereka yang rendah. Nilai mata wang akan menurun dan masyarakat tidak dapat berbelanja dalam jumlah yang banyak dan besar sehingga menyebabkan barangan tempatan Malaysia tidak dapat dijual yang juga merupakan salah satu punca pendapatan negara. Antara kesan sekiranya ekonomi negara kita terjejas ialah masyarakat akan kehilangan punca pendapatan. Sektor perkilangan merupakan sektor yang menjana pendapatan negara di mana ramai masyarakat bekerja dalam sektor ini. Apabila ekonomi negara terjejas, banyak sektor perkilangan akan ditutup dan ini akan menyebabkan pekerja kilang dibuang kerja. Kekurangan modal dari pelabur asing juga akan menyebabkan kilang tidak dapat dioperasi. Selain itu, hilang kepercayaan daripada pelabur asing. Pelabur asing akan menilai tahap pendapatan negara kita sebelum melabur. Apabila ekonomi negara kita terjejas, mereka akan merasa was-was untuk melabur kerana bimbang tidak akan mendapat keuntungan. Pelabur asing juga akan memilih negara-negara yang lebih maju untuk melabur kerana berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dan besar. Terima kasih atas penjelasan daripada rakan-rakan saya tadi. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Muhammad Ismadi dan rakan-rakan saya sekalian. Nama saya ialah Che Xiaoqi. Nombor matrik saya ialah 284760. Seterusnya, saya akan meneruskan langkah-langkah untuk memulihkan ekonomi negara semasa pandemik COVID-19. Langkah yang pertama adalah kerajaan haruslah melaksanakan pelan tindakan yang sistematik. Pertama sekali adalah mengenai prestasi kadar vaksinasi negara kita, iaitu kerajaan haruslah memastikan bekalan vaksinasi yang mencukupi. Seterusnya, semua pihak haruslah mengambil tanggungjawab ini dan patuh kepada prosedur operasi standard, iaitu SOP. Selain itu, kerajaan telah menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dan telah memperkenalkan bantuan prihatin rakyat kepada golongan yang memerlukan. Langkah yang kedua adalah melakukan penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D. Langkah ini dapat memulihkan ekonomi dengan mempercepatkan peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tambahan pula, produktiviti dan daya saing dapat ditingkatkan dengan adanya sokongan kerajaan terhadap penyelidikan, asas dan gunaan. Selain itu, sektor penyelidikan juga memainkan peranan yang penting dalam pandemik ini, iaitu mengkaji tentang wabak COVID-19. Langkah yang ketiga adalah menggalakkan pelaburan asing. Kerajaan persekutuan juga dapat menjana hasil pendapatan daripada pendapatan pelaburan seperti hasil jualan saham kerajaan dalam syarikat yang berkaitan dengan kerajaan.
Peluang pekerjaan juga dapat ditingkatkan dan di samping mengurangkan pengangguran. Pada pendapat saya, ketiga-tiga langkah tersebut telah merupakan langkah yang penting dalam pemulihan ekonomi negara kita, terutamanya pelan dan tindakan yang strategik dilaksanakan oleh kerajaan serta kerjasama rakyat amatlah diperlukan dengan mematuhi SOP masing-masing. Seterusnya adalah pandangan pelajar terhadap ekonomi negara kita. Pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan ketidakstabilan kepada kesihatan awam dan ekonomi serta pasaran buruh keseluruhannya. Situasi ini telah membebankan dan memberikan cabaran yang besar kepada golongan pelajar, pekerja, majikan dan kerajaan. Selain itu, melalui pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan arahan penjarakan sosial telah memberi kesan kepada majoriti pekerja terutamanya yang bergantung kepada interaksi kepada pelanggan secara fizikal. Oleh itu, apakah pandangan pelajar terhadap ekonomi negara sedangkan pandemik telah memberi cabaran yang besar kepada para pelajar? Sebagai seorang pelajar IPT, pandemik ini telah menyebabkan semua para pelajar terpaksa meneruskan pembelajaran secara atas talian. Pada pendapat saya, Malaysia masih menghadapi cabaran ekonomi, politik dan sosial disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak Mac tahun 2020 telah merancangkan ekonomi negara kita. Walaupun sekatan pergerakan penuh dilaksanakan pada bulan Jun 2020, tetapi kadar jangkitan harian semakin meningkat pada masa itu. Senario ini telah menyebabkan kerajaan terpaksa menutup sepenuhnya semua sektor ekonomi dan sosial dan telah menjejaskan keadaan ekonomi serta perniagaan. Kesannya, ramai rakyat kehilangan mata pencarian, dibuang kerja dan sebahagian perniagaan terpaksa gulung tikar. Walaupun ekonomi Malaysia masih dalam keadaan yang tidak stabil, tetapi saya percayalah bahawa dengan pelaksanaan pelan yang diperkenalkan oleh kerajaan, ekonomi negara kita dapatlah dipulih seperti pada masa yang dahulu dalam masa 5 tahun lagi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat petang, Encik Muhammad Ispandi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Li Shili. Nombor matrik saya 284556. Sekarang saya akan sambung membentang kesimpulan. Pada 18 Mac 2020, negara Malaysia mula menjalankan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dan sambung menjalankan pergerakan yang sesuai dari semasa ke semasa. Pada hari-hari mendatang sehingga hari ini, negara kita sudah menjalankan beberapa pergerakan untuk mengelakkan penularan COVID-19. Pandemik COVID-19 bukan sahaja memberi kematian kepada rakyat, tetapi juga rakyat tidak dapat menanggung tekanan ekonomi yang dibawanya. Pelajar-pelajar juga terpengaruh dengannya dan belajar secara atas talian sehingga hari ini. Pada masa terkini, ekonomi negara terpengaruh dan menyebabkan rakyat hilang punca pendapatan untuk kehidupan, hilang peluang pekerjaan kerana kilang kerja tutup dan sebagainya. Keadaan ini akan memberi banyak kesan kepada politik dan pemulihan negara adalah tidak senang. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah mengikut dan mematuhi arahan kerajaan. Hanya bekerjasama dengan tindakan kerajaan, kita boleh bersama-sama memerangi virus, meningkatkan ekonomi dan mengelakkan keberangkapan akibat hutang yang berlebihan. Seterusnya, kita juga boleh membuat permohonan bantuan dalam kewangan dan pemakanan untuk mengekalkan kehidupan seperti biasa. Jika kita mempunyai bantuan-bantuan tersebut, kita mempunyai secerca harapan untuk masa hadapan. Walaupun kita memukakan banyak kesusahan sekarang, kita juga berkuasa untuk menyelesaikan kesusahan tersebut. Kita mestilah bekerja sama dengan kerajaan dan menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia untuk melindungi negara kita dan menahan COVID-19. Selagi kita bekerjasama, kita akan mempunyai masa depan yang cerah dan negara dengan penuh harapan. Harapan rakyat terhadap ekonomi negara adalah mudah dicapai.
iaitu harga barang tidak dinaik dalam masa yang pendek. Pada masa terkini, harga barang dinaik dari 40% hingga 200% pada masa yang pendek. Keadaan ini memberi beban yang lebih besar kepada rakyat. Gaji pekerja kurang atau tidak dinaik, tetapi harga barang selalu dinaik dari semasa ke semasa dengan sebab perubahan cuaca dan pelarasan harga antarabangsa. Kita harap kerajaan negara boleh mengawal kenaikan harga selepas masalah diperbaiki atau diselesaikan. Jika tidak mengambil tindakan, semua rakyat perlu memberi barang yang sikit dengan harga yang tinggi. Sekian, terima kasih atas memberi perhatian dalam pendengar pembentangan kumpulan 3.